Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ahmad Rusli bin Said, bermetrik nombor DB180057. Okey, hari ini saya akan berkongsi kepada rakan-rakan semua cara pembacaan blueprint. Tahu tak apa itu blueprint, kawan-kawan? Blueprint iaitu sebuah lukisan kertas biru, iaitu sebuah lukisan pembangunan sebuah rumah. Dalam blueprint tersebut mempunyai floor plan, iaitu bentuk sebuah rumah, dan seterusnya dia mempunyai litar skematik, iaitu litar susun atur alatan elektrik dan elektronik yang dipasang pada rumah tersebut. Dan terakhir dia mempunyai litar pendawaian domestik, iaitu litar yang susun atur pembahagian bekalan elektrik daripada pembekal kepada litar pengguna, iaitu litar terakhir lah. Okey, ini merupakan plan rumah kediaman, dan plan rumah kediaman ini tak lengkap, iaitu mempunyai legend dan plan rumah sahaja, dan tidak mempunyai litar skematik dan litar pendawaian domestik. Dan tetapi setelah membuat litar skematik dan litar pendawaian domestik untuk plan rumah ini. Okey, ini merupakan sebuah plan rumah kediaman yang telah saya pilih dari internet. Okey, dan rumah ini mempunyai ruang tamu. Ruang tamu dia dipasang 4 biji lampu fender floor, 4 biji lampu dinding, 2 biji aircon, dan 2 switch, iaitu switch soket 13 ampere 3 pin. Dan rumah ini juga mempunyai 4 bilik, iaitu bilik 1, bilik 2, bilik 3 dan bilik utama. Okey, bilik 1, 2 dan 3 mempunyai komponen elektrik elektronik yang sama, iaitu mempunyai fender floor 2 biji, kipas ceiling 1 dan 2 soket 13 ampere 3 pin. Bilik 1 dan bilik 2 di tengah-tengah ini ada tandas, iaitu tandas yang dipasang lampu filamen yang dikawal oleh switch 2 hala, serta dipasang kipas exhaust. Okey, seterusnya pada ruang makan. Ruang makan pula dalam plan rumah ni dipasang 3 lampu fender floor, okey, dan 2 lampu dinding, serta mempunyai 2 soket, iaitu soket 13 ampere 3 pin. Okey, seterusnya kita pergi kepada kawasan dapur dia. Okey, dapur ini dipasang 3 lampu fender floor, iaitu 1, 2 dan 3, dan 2 soket 13 ampere 3 pin. Mempunyai kipas exhaust dan unit kawalan pemasak. Dan terakhir iaitu pada bilik utama. Bilik utama ni dipasang 2 biji lampu fender floor, 1 kipas ceiling, 2 soket 13 ampere 3 pin, serta mempunyai tandas dan bilik mandi. Okey, tandas pula dipasang lampu filamen yang dikontrol oleh 2 switch, iaitu switch 2 hala, dan bilik mandi pula dipasang lampu filamen, iaitu yang dikontrol oleh switch 1 hala. Okey, seterusnya daripada litar tadi, saya telah lukis litar tersebut ke dalam AutoCAD, iaitu floor plan rumah ni. Floor plan rumah ini menggunakan legenda, iaitu mempunyai lampu ceiling, lampu fender floor, kipas exhaust, kipas ceiling, papan agian, unit kawalan pemasak, penyaman udara, soket 13 ampere 3 pin, switch 1 hala, switch 2 hala, serta alat tuba kipas. Dan ini merupakan floor plan rumah tersebut. Garis putus warna merah ini merupakan kabel elektrik, dan komponen yang telah saya nyatakan tadi merupakan komponen yang telah dipasang pada floor plan rumah ini.
seterusnya kita akan pergi kepada litar skematik. Litar skematik dan rumah ni saling berkaitan. So saya akan ceritakan tentang perkaitan antara litar skematik ini dengan floor plan rumah ni. Dan kita sedia maklum bahawa litar skematik merupakan litar susun hatur alatan elektronik yang dipasang pada rumah tersebut. Okey. Dan ini merupakan litar skematik yang telah saya buat, iaitu mempunyai 14 litar akhir termasuk simpanan. Okey. Saya akan zoomkan. Okey, nampak sini. Kita boleh tengok sini, kawasan ini merupakan sumber bekalan daripada pembekal, iaitu daripada TNB, dan ini merupakan unit pemotong dan penghubung neutral, dan ini merupakan meter yang membaca bekalan elektrik yang kita gunakan setiap bulan. Dan kawasan sini merupakan DB, iaitu suis utama. Sini ada fuse pemotong dan SPD. SPD iaitu mengelakkan rumah kita apabila berlaku macam kilat atau sebagainya, dia akan membumikan elektrik tersebut sebagai pembumian lah. Okey, dalam litar ni saya menggunakan 3 RCCB, iaitu 40A 40A/60 ampere dan PAB 40A/60 ampere. Okey. Dalam ini merupakan litar lampu dan kipas. Okey. Dan saya menggunakan 5 ampere dan mempunyai 6 litar akhir lampu dan kipas. Dan menggunakan wayar 1.5 mm PVC. Okey, dan yang beban akhir yang pertama ni merupakan pada ruang tamu. Okay, itu mempunyai 8 lampu, lampu filament dan lampu fender floor. Okay, kita boleh tengok sini. Ini merupakan ruang tamu dan dia ada 8 lampu. Okay, lampu fender floor 4 dan lampu dinding ada 4 biji. Okay. Yang kedua ini merupakan litar akhir yang dikontrol oleh MCCB 5 ampere. Ini pada anjung dan ruang makan. Okey. 3 lampu fender floor ini pada anjung, dan 3 lampu fender floor dan 2 lampu filament. Ini merupakan pada ruang makan. Okey, ini 3 fender floor dan 2 lampu filament. Okay, seterusnya pada dapur dan bilik utama, pada NCB ni, okay, 5 ampere, saya dah pasang 3 pasang lampu fender floor 40 watt dan 1 pasang lampu satu pasang kipas exhaust 40 watt. Itu pada dapur. Okay, ini dapur. 3 pasang lampu 40 watt dan 1 kipas exhaust 40 watt. Okey, yang seterusnya pada bilik utama dipasang 2 biji lampu fender floor 40 watt dan 2 biji lampu filament 40 watt dan 1 biji kipas ceiling. Okey, ini merupakan lampu filament 2 biji 40 watt, lampu fender floor 40 watt dan kipas ceiling 60 watt. Dan lampu filament ini dikontrol oleh 2 switch, satu switch 2 hala, di mana switch tu akan boleh kontrol bahagian luar rumah dengan dalam bilik utama tersebut. Okey, seterusnya pada 5 ampere MCB yang seterusnya, iaitu kontrol pada bilik 1 dan bilik 2. Okey, 2 biji lampu fender floor 40 watt dan 1 biji kipas ceiling, ini pada bilik pertama. 1 biji lampu filament dan 1 kipas exhaust 40 watt pada tandas yang pada bilik 1 ni.
dan 2 biji lampu fender floor dan 1 kipas siling pada bilik yang kedua. Okey, di sini okey. Ni bilik 1, tandas 2 dan bilik tidur 2. Okey. Seterusnya pada litar akhir lampu dan kipas dipasang 5 ampere NCB, iaitu pada bilik ketiga. Okey. Bilik ketiga adalah 2 lampu fender floor 40 watt dan 1 biji kipas siling. Inilah ruang untuk litar akhir yang terakhir, iaitu 5 ampere NCB, 2 biji lampu fender floor dan 1 kipas. Dan terakhir iaitu simpanan, iaitu apabila contoh nak buat renovation atau sebagainya, kita boleh gunakan 5 ampere ini sebagai simpanan. Okey, pada litar lampu dan kipas tadi, saya telah memasang litar jejari, okey. Dan pada CCB seterusnya 40 ampere, 60 ampere dengan sensitivity 30 mA, ia dipasang pada litar kuasa, iaitu litar saya khaskan untuk soket alur keluar 13 ampere 3 pin yang mempunyai 5 NCB, 15 ampere, 15 ampere, 30 ampere, 30 ampere dan 15 ampere sebagai simpanan. Okey, pada 15 ampere yang pertama dia menggunakan 2.5 mm wire kabel PVC, dipasang pada ruang tamu, iaitu 4 soket alur keluar 3 pin. Okey, ini merupakan dia punya soket alur keluar. Dan dipasang dengan litar gelang, iaitu untuk memastikan bahawa setiap komponen jika berlaku macam kerosakan ataupun litar short circuit atau sebagainya, maka komponen-komponen lain, soket alur keluar lain tidak akan rosak jika satu komponen itu rosak. Itu merupakan kelebihan pada litar gelang berbandingan litar jejari. Okey, bagi MCB yang seterusnya iaitu 15 ampere, dipasang 2.5 mm juga kabel, dipasang pada ruang makan dengan dapur, iaitu 2 soket alur keluar 13 ampere dan 2 soket alur keluar 13 ampere 3 pin, iaitu pada ruang makan dengan dapur. Ini merupakan dapur dan ini ruang makan. Okey, dan dipasang dalam litar gelang. So dalam sini kita boleh lihat bahawa ruang tamu, ruang makan dan dapur dikhaskan untuk litar gelang, sebab mungkin penggunaan peralatan elektronik itu lebih banyak, sebab oleh itu penggunaan litar gelang lagi sesuai. Okey, dan seterusnya itu MCB 30 ampere dipasang di bilik utama dan bilik 1, iaitu 2 soket alur keluar 13 ampere dan 2 soket alur keluar 13 ampere pada bilik 1, iaitu bilik utama dan bilik 1. Okey. Ini bilik utama, dia mempunyai 2 soket alur keluar 13 ampere 3 pin dan bilik 1 pun sama, mempunyai 2 soket alur keluar. Okey, dan seterusnya iaitu MCB 30 ampere juga dipasang pada bilik kedua dan bilik yang ketiga. 2 soket alur keluar 13 ampere 3 pin pada bilik pertama, bilik kedua, 2 soket alur keluar 13 ampere 3 pin pada bilik ketiga. Okey, bilik kedua dan bilik ketiga. Ini merupakan dia punya soket alur keluar. Dan last sekali iaitu 15 ampere sebagai simpanan. Ini pentinglah untuk memastikan bahawa jika kita nak tambah peralatan elektronik atau elektrik di rumah, dan MCB ni kita boleh gunakan sebagai simpanan lah. Okey, dan yang terakhir iaitu RCCB yang terakhir, iaitu 40 ampere 60 ampere dengan kepekaan 30 mA. Ini dipasang untuk komponen-komponen yang lain. Itu saya asingkan. Ini merupakan litar akhir kipas lampu. Ini litar kuasa, soket, dan terakhir ini merupakan litar komponen-komponen lain, iaitu 15 ampere dengan kabel wire 2.5 mm pasang untuk satu
unit pemasak kawalan, iaitu pada dapur ini. Okey. Dan yang terakhir iaitu 30 ampere dipasang pada ruang tamu, iaitu untuk 2 biji aircon. 1 biji aircon 1.5 horsepower dan dipasang wayar 2.5 mm dan pemasangan liter dalam gelang. Dan yang terakhir iaitu 15 ampere untuk sebagai simpanan untuk komponen-komponen lain. Dan total semua liter akhir iaitu 14 liter akhir. Seterusnya iaitu lukisan pendawaian elektrik, iaitu perkaitan antara lukisan power plant, lukisan skematik dan lukisan pendawaian elektrik. Lukisan pendawaian elektrik iaitu lukisan yang menunjukkan pembahagian elektrik kepada liter akhir. Yang ini merupakan distributor board atau papan agihan. Yang 5 ni atas ni pula merupakan liter akhir lampu dan kipas. Dan tengah-tengah ni merupakan liter kuasa, iaitu liter kuasa soket alur keluar 13 ampere 3 pin. Dan yang last kali yang di bawah ini merupakan liter akhir komponen-komponen lain, iaitu unit kawalan pemasak dan 2 biji penyaman udara. Okey, seterusnya iaitu kita pergi kepada distributor board. Kita sudah maklum daripada liter skematik kita menggunakan satu main switch, iaitu 40 ampere / 60 ampere. Ini daripada bekalan TNB. Okay. Live wire dengan natural wire. Dan seterusnya kita pergi kepada RCCB, iaitu memberi perlindungan kepada MCB. Okay. Part yang ni, yang pertama ni merupakan liter akhir kuasa untuk lampu dan kipas. Kita menggunakan RCCB 40 ampere dan MCB ada 6 biji, iaitu termasuk simpanan. Ini untuk liter akhir lampu dan kuasa. Seterusnya ini merupakan RCCB yang memberi perlindungan untuk liter akhir kuasa. Okey. Dia ada 5 biji termasuk simpanan, iaitu MCB yang pertama 15 ampere, kedua 15 ampere, yang ketiga 30 ampere dan keempat 30 ampere dan simpanan pula 15 ampere. Dan yang terakhir RCCB 40 ampere atau 60 ampere memberi perlindungan untuk MCB liter komponen lain lah, iaitu unit kawalan pemasak dengan 2 biji aircon 1.5 horsepower. Okey, MCB pertama 15 ampere, MCB kedua 30 ampere dan simpanan itu 15 ampere. Seterusnya kita akan pergi kepada MCB yang pertama, iaitu liter akhir kuasa lampu dan kipas. Okey, pada MCB yang pertama, iaitu liter akhir lampu dan kipas, okey, yang ini merupakan liter akhir kuasa, iaitu menggunakan 4 biji lampu fender floor dan 4 biji lampu dinding. Dan 2 biji lampu fender floor yang pertama ini dikontrol oleh satu switch, okey. Dan 2 biji lampu fender floor seterusnya dikontrol oleh satu switch, iaitu switch 2. Manakala pada lampu dinding pula, keempat-empat lampu dinding ini dikontrol oleh satu switch, satu hala, iaitu switch 3. Okey. Ini dan komponen pada ini dipasang pada ruang tamu, iaitu 4 biji lampu dinding dikontrol oleh satu switch, kan, switch 3. Dan 2 biji lampu fender floor dikontrol oleh satu switch, iaitu switch 1, satu hala. Dan yang kedua, lampu fender floor dikontrol oleh satu biji switch, switch 2. Okey. Seterusnya kita pergi kepada MCB yang kedua. Okay, MCB yang kedua
MCB 5 ampere. 5 ampere. Okey. 5 ampere ini pada ruang anjung dengan ruang makan. Okey. 3 biji lampu fender floor dikontrol oleh satu switch, iaitu switch 4, dan 3 biji lampu fender floor dikontrol oleh satu biji switch satu ala, iaitu switch 5, dan 2 biji lampu dinding dikontrol oleh satu switch, iaitu switch 6. Ya, ini pada anjung dan ruang makan. Okey. 3 biji lampu fender floor pada anjung, dan pada ruang makan ada 3 lampu fender floor dan 2 lampu dinding. Okey, sekarang kita akan pergi kepada MCB yang ketiga, 5 ampere pada liter akhir lampu dan kipas. 3 biji lampu fender floor dikontrol oleh 2 biji switch. Okey. 2 biji yang pertama ni pada dapur, iaitu switch satu hala. 1 biji yang kedua ni pula pada ruang belakang dapur. Ini 2 biji yang pertama dalam dapur, yang last kali tu di belakang dapur. Okey, seterusnya dalam dapur ni juga dia ada pasang kipas exhaust. Ada biji kipas exhaust bagian ni, dan dia adalah tuba. Okey, ini adalah kipas exhaust. Dan pada bilik utama pula dipasang 2 biji lampu fender floor dikontrol oleh satu switch, sebiji kipas dan dikontrol oleh satu biji switch satu hala, dan 2 biji lampu filamen, iaitu pada tandas dan bilik mandi. Okey, pada tandas dia switch yang kontrol itu switch 2 hala, iaitu pada ruang dalam dan luar rumah. Itu ruang dalam bilik utama dengan di luar. Okey, ini merupakan switch 2 hala. Okey, seterusnya kita pergi kepada MCB yang keempat, iaitu kontrol pada bilik pertama dan bilik kedua. Okey. Bilik pertama dia ada 2 lampu fender floor, kontrol untuk satu switch satu hala, dan dia ada kipas. Okey, kipas dikontrol oleh switch satu hala. Dan pada bilik utama ni dia ada tandas, kan. Okey. Dan dia mempunyai komponen elektrik, lampu filamen dengan kipas exhaust. Okey. Dia kipas exhaust dengan lampu filamen yang dikontrol oleh switch 2 hala. Dan pada bilik yang kedua dia mempunyai 2 lampu fender floor. Okey, 2 lampu fender floor dikontrol oleh satu switch satu hala, dan dipasang kipas, iaitu kipas yang dikontrol oleh switch 20 switch satu hala. Okey, ini adalah bilik nombor 2. 2 lampu fender floor dan 1 kiji kipas. Okey, yang terakhir MCB 5 ampere dipasang pada bilik nombor 3. Okey, ini bilik nombor 3. Okey, pada bilik nombor 3 dia ada 2 lampu fender floor L26 dan L27, dan dikontrol oleh satu biji switch satu hala S21, dan dipasang kipas ceiling satu biji, iaitu K5 label dia, dengan satu switch satu hala dengan alat tuba. Okey, dan terakhir iaitu MCB 5 ampere untuk simpanan. Okey, setelah itu kita akan pergi kepada gitar kuasa
yang dikontrol oleh RCCB 40 ampere dan 60 ampere. Okey, dia mempunyai ada 5 MCB. Okey, yang pertama iaitu pada ruang tamu, dia ada 4 biji soket alur keluar dan litar ini dipasang dalam litar gelang. Okey, dan MCB yang berpelindungan kepada litar ini iaitu 15 ampere. Dan yang seterusnya iaitu MCB 15 ampere juga. Dia akan memberi perlindungan untuk soket alur keluar pada ruang makan dan dapur. Okey, ruang makan sini ada 2 switch dan dapur ada 2 switch, ada 4 biji soket alur keluar pada MCB 15 ampere. Okey, dan dipasang dalam litar gelang. Dan yang ketiga iaitu MCB 30 ampere. Okey, 30 ampere ni litar dipasang secara jejari. Okey, pada bilik utama dan bilik nombor 1. Bilik utama di sini ada 2 biji soket alur keluar dan bilik nombor 1. Okey, 2 biji lampu 2 biji soket alur keluar 13 ampere 3 pin. Okey, ni dalam litar jejari ada 4 biji soket alur keluar. Dan yang terakhir iaitu pada MCB 30 ampere. Okey, dia pasang pada litar jejari iaitu pada bilik nombor 2 dan bilik nombor 3. Bilik nombor 2 dan nombor 3. Okey, ini merupakan soket dia lah, 13 ampere 3 pin. Okey, so total dia ada 4 soket dipasang dalam litar jejari. Dalam litar akhir kuasa ni kita nampak cuma pada ruang tamu dan ruang makan dan serta dapur dipasang secara litar gelang. Okey, mungkin disebabkan kawasan tersebut mempunyai komponen elektronik yang banyak, so litar gelang lagi sesuai lah. Okey, dan yang terakhir iaitu pada RCCB 40 ampere / 60 ampere pada MCB 15 ampere. Okey, ni dipasang untuk alat kawalan pemasak. Okey, alat kawalan pemasak pada dapur. Okey, yang terakhir iaitu litar akhir kuasa komponen-komponen yang lain yang dipasang pada MCB 30 ampere iaitu pada ruang tamu. Penyamaan udara 1 untuk switch 24 yang kontrol, dan penyamaan udara 2 dikontrol oleh switch 25. Dan litar ini dipasang litar gelang. Dan yang terakhir iaitu MCB 15 ampere sebagai simpanan untuk litar akhir komponen-komponen lain ni. Okey, semoga perkongsian saya ini memberi manfaat kepada rakan-rakan di luar sana, sahabat-sahabat sana, dengan membuat pembacaan blueprint dengan betul. Dan kita pastikan sebelum kita membuat sebuah rumah kediaman, pastikan ketiga-tiga komponen ni ada, iaitu floor plan, mempunyai litar skematik dan litar pendawaian elektrik, agar rumah yang kita bina itu mencukupi dengan bajet yang kita ada. Dan anggaran rumah yang saya dapat daripada internet ni iaitu dalam, sebab rumah ini mempunyai litar akhir 14, rumah ni dalam kos yang
tinggi, iaitu rumah besar. So harga dalam 100,000 ke atas untuk rumah ini. Siap sekali dengan wiring dan rumah tersebut lah, sebiji rumah. Okey, dan ini merupakan blueprint yang lengkap. Okey, blueprint yang lengkap. Okey, ni blueprint yang lengkap. Dia mempunyai satu biji litar floor plan, litar skematik dan litar pendawaian elektrik, serta ada legenda. Okey, sekian dan terima kasih. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat kepada anda semua. Lily was a little girl, afraid of the big wide world. She grew up